Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Entah telefon ke Ustaz Ding. Pukul 9.30 dia boleh mai ke tak? 9.30. Mana dah? Kau suka apa? 105 185 185 ni kita baca dah ke? 186 ke? 185 186 B dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Kita masuk perkara yang ke-9, iaitulah pilar-pilar ibadah dalam Islam. Kita sebut baru ni definisi ibadah. Ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah jangan kita nampak semaya, jangan kita nampak puasa je, jangan kita nampak berzikir ibadah. Apa sahaja ketaatan yang kita buat, nama dia ibadah. Hatta kita tidur sekalipun kena dengan cara, dengan doanya, dengan adab-adabnya, dengan niat untuk mendapat tenaga untuk kita beribadah pada Allah, maka tidur kita juga dikira sebagai ibadah, dapat pahala. Tak boleh lagi ya? Tak apa. Baik. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan 3 pilar, iaitu hubbun, iaitulah cinta. Yang kedua khauf, takut. Dan yang ketiga raja, iaitulah harapan. 3 tiang kepada ibadah. Yang pertama cinta, yang kedua khauf, yang takut, dan yang ketiga ialah raja, harapan. Apa maksudnya? Rasa cinta harus dibaringi dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf harus dibaringi dengan raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu khashi'in. Surah Al-Anbiya ayat 90. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan juga cemas, dan mereka orang yang khusyuk kepada kami. Sebahagian salaf berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ia adalah zindiq. Barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan raja, maka ia murji. Maka ia, dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka adalah haruri. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan hub, khauf dan raja, maka ia adalah mukmin muwahhid.
Baik. Hari ini kita nak belajar tiang-tiang kepada ibadah, untuk menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita tidak sia-sia, supaya kita tidak keletihan. Letihlah buat ibadah. Puasa contohnya, tak makan sejak daripada pagi sampai ke maghrib. Letih tak? Letih. Hijau kena buat seperti biasa. Kalau suri rumah, kena nyapu, kena nyepel, kena masak, kena buat belaka macam biasa. Tapi dia berpuasa. Letih. Awak ni ngaji, ngaji macam biasa, puasa tetap puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, letih. Tiba-tiba puasa kita tidak diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Supaya kau mengajar, ingat tak letih kau mengajar ni. Nampak ya tak letih, tapi kat Tuhan punya tahu. Tiba-tiba mengajar kita, ya kita letih ni tidak diganjari oleh Allah. Sedihlah kita. Kita kerja tak boleh gaji. Siapa nak kerja tak boleh gaji? Saya ustaz, saya ikhlas. Mana? Ikhlas mu 3 hari. Tak boleh makan nasi kat, mulalah mengamuk. Begitulah dengan ibadah. Untuk menjadikan ibadah kita diterima, dia kena ada 3 rukun. Yang pertama, hubb, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut. Takut Allah Ta'ala tidak menerima ibadah kita. Kita kena ada rasa takut. Hub, tak apalah kita faham kan, cinta kepada Allah. Jangan ada cinta kepada selain daripada Allah, mengatasi cinta kita kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut Allah tak terima ibadah kita. Tengok tak Master Chef. Tengok Master Chef musim ketiga. Tengok tak bila dia masak, dia nak mempersembahkan kepada chef ni, lagu mana masakan dia. Nampak macam simple, pinggir besar, stopok tengah tu ya. Dia tok lada, dia kerak, dia patut ambil kain tu seru. Pastikan persembahan yang terbaik. Dalam hati ni Tuhan beritahu duduk. Masa chef tu ambil kep mana? Nampak chef tu mamuh makan dia, peluh tak. Apa rasa dia dalam hati dia? Takut chef kata tak sedap. Dia paling kau sayang dia, akak kening. Mana? Sayang dia pun akak kening kata. Okay, nice. Oh, nice juga. Allah gini tangan. Oh, mana? Sukanya. Takut chef tak terima. Kita beribadah kena ada takut Tuhan tak terima. Bila ada perasaan takut Tuhan tak terima, kita akan buat yang terbaik ke tak? Terbaik supaya chef tu tadilah terbaik, comel dengan hiasannya berapa, buat yang terbaik persembahan dia. Kita nak semaya takut Tuhan tak terima. Nak suruh Tuhan terima, Tuhan hanya terima semaya yang terbaik. Semaya terbaik ni semaya macam Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Maka kita semaya yang terbaik kepada Allah. Bila kita tidak ada takut, tak ada rasa apa-apa kita, tak ada takut Tuhan tak terima. Hak tu ya semaya lagu tu kita ni. Malah semaya. Maya ni supaya tak semaya. Tak boleh. Dan yang ketiganya kena ada ar-raja, pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala terima semaya kita. Pengharapan supaya chef tadilah dalam hati, ya Allah terimalah sia sedaplah, biar dia pujilah dalam hati ni. Kita semaya kita puasa, kita baca Quran, kita buatlah apa pun, kena ada, ya Allah Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Kita minta tak?
Taqabbal minna ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Kita minta tu sebagai satu doa pengharapan kepada Allah agar Allah Ta'ala terima. Orang yang tidak ada raja, sudah semaya lipat sejadah ikut mula Tuhan, mu nak terima terus terima ikut mu lah. Mana seolah-olahnya macam tu. Tak ada doa, tak ada zikir, tak ada pengharapan. Tuhan mana nak terima? Kita buat apa-apa nak suruh orang terima ni mesti dengan pujuk rayu. Okey lah, terima lah, ambil lah. Mana tapi kalau kita ambil makan-makan, mesti makan ikut mu lah. Mampu gila mu, mampu tidak aku. Tidak ada pengharapan, maka benda tu sia-sia. Begitulah dengan ibadah. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri, disertai. Dibarengi itu makna disertai. Cinta kepada Allah kena disertai dengan rasa rendah diri. Macam mana kita cinta pada seseorang tapi dengan rasa bangga diri? Mana boleh. Kita sayang pada orang, kita sayang pada anak, kita mesti kena ada rasa rendah diri terhadap anak. Bukan menghina diri dak, rendah diri. Rendah diri ni maksud terkecek dengan dia, kita kena jadi anak jugalah, kena jadi budak juga. Tak jadi kecek dengan adik awak. Ada adik tak? Kalau mana kecek dengan adik? Hoi. Hoi. Ada gitu? Tak ada. Kita kecek dengan budak, kita jadi budak kan? Alah bucuk. Mana? Kita ni jadi budak. Tu sebab kata kita cinta kepada dia. Kita jadi budak kata tonyek mulut jelek. Sebab cinta kepada Allah. Tambah-tambah Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Lebih-lebih lagi kita kena ada rasa rendah diri terhadapnya. Sedangkan khauf harus disertai dengan raja. Khauf ni kena sekali dengan raja. Takut Tuhan tak terima. Dalam masa yang sama kena ada pengharapan yang tinggi supaya Allah Ta'ala terima. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Unsur apa dia? Hubb, khauf dan juga raja. Allah berfirman tentang sifat hambanya yang mukmin. Yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum, Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dalil mesti kita ada apa dia? Hubb. Kita nak buat sesuatu ni, bila kita rasa cinta, kita akan buat yang terbaik. Kita cinta pada suami kita, kita akan masuk yang terbaik. Kita akan gosok baju dia siapa lendik molek tajam. Mana? Sebab saya lah masuk gapo dia hak tu laki suka, hak tu kita masuk. Bukan kita masuk hak kita reti lah. Telur goreng hari-hari. Berapa? Hak tu yang kita reti. Tok laki suka makan macam-macam, tak reti nak buat. Bila dia tak cinta pada suami, mampu gilah mu aku buat telur goreng. Hari ni telur goreng kicap, esok telur goreng tomato, lusa telur goreng kunyit, tulak telur goreng mutuh tok laki dengan telur goreng. Sebab tu yang dia reti. Orang cinta ni lain. Gaji gawe ke tak? Ke mana? Orang dah cinta, dah gila ke gawe dia, tak tidur pun tak apa. Tak tidur. Tolong kejutkan ana pukul 3.30 ya. Ana nak tahajud. Hak tino suruh rok pukul 3.30. Tak tidur kawan ni. Tengok jam pukul 1, pukul 2, pukul 3. Sebab kalau tidur takut dia terbabah kata. Engko sekala subuh pun lewat. Mana? 3.30 krem miss call. Atas mesej salam sudah 3.30. Bangunlah bertahajud. Semuanya sandiwara berlaku. Tapi kenapa kita sanggup buat? Sebab cinta. Kena cinta pada Allah, barulah semaya kita ni terbaik. Baru kita semaya ni bukan dengan paksaan. Lah ni bila kita tidak cinta pada Allah, kita rasa terbeban dengan semaya. Nak puasa dah, Allah, hak baru ni tak kati lagi.
Ni Rejab ni, hari ni Rejab, Syaban, Ramadan, nak puasa pula dah. Dia rasa terbeban dengan puasa, terbeban dengan semaya. Saat ni baru semaya Zuhur, biasa dah, Allah matilah. Semaya tu dia kata mati. Sebab tidak ada rasa cinta. Bila ada rasa cinta, dia tak sabar nak semaya. Supaya gewe lah ke. Bila gewe kat nak jumpa semua, lambatnya lah esok. Sudah kelas pukul 1:30, pukul 12 hak klik belaka. Lambatnya pagi nak jumpa pula. Mana sebab dia cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah 165. Surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguh mereka iaitu orang beriman selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dengan penuh raghaban. Raghaban apa dia? Pengharapan. Rahaba dengan penuh cemas. Itulah khauf dengan raja. Raghaban tu raja, mengharapkan Allah Ta'ala terima. Rahaba khauf, takut Allah tak terima. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sebahagian salaf berkata, ni kena faham molek ni. Salaf ni ulama-ulama salafus salih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ia adalah zindiq. Zindiq adalah orang yang munafik, yang sesat, dan juga mulhid. Mulhid ni apa? Etis. Dia beribadah hanya kerana rasa cinta. Khauf tak ada, rajak tak ada. Dia buat kerana dia sayang Tuhan. Maka dia adalah zindiq, orang yang munafik, orang yang buat dosa, orang sesatlah zindiq ni. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rajak, dia buat ni bukan kerana cinta, kerana terpaksa. Dia tak takut pun, takut Tuhan tak terima tak, tapi dia harap Tuhan terima, hanya rasa rajak dia ada. Maka dia adalah murji. Murji ni siapa? Adalah orang murjiah, iaitu golongan yang mengatakan bahawa amal bukan bahagian daripada iman. Iman hanya dalam hati. Ni salah satu kumpulan sesat, nama dia kumpulan murjiah. Macam Mu'tazilah, macam Syiah, Khawarij, ada satu kumpulan nama dia murjiah, yang memisahkan antara amal dan juga iman. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman ni pembuktian, amal adalah pembuktian kepada iman. Bila kamu mengaku beriman, kena ada bukti dia ialah amal. Mana boleh kamu hanya kata tapi tidak ada bukti. Iman kena dibuktikan, bukti dia itulah amal. Tapi murjiah dia menolak, dia mengatakan amal lain, tak sangkut paut dengan iman. Iman dalam hati. So kamu sudah beriman, okey beriman. Kamu tak beramal, tak apa. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka ia adalah haruri. Siapa haruri? Haruri adalah golongan Khawarij. Pertama kali muncul di Harura, dekat dengan Kufah di Iraq, yang berkeyakinan bahawa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir. Ni kumpulan apa nama ni, satu kumpulan sesat juga ni. Kumpulan Haruri, dia mengatakan orang yang buat dosa besar ni kafir. Teruklah, okey. Kita tidaklah sampai setara tu. Kita ahli sunnah wal jamaah, dosa ni ada dosa besar, ada dosa kecil, dan ada perbuatan yang mengeluarkan orang itu daripada Islam. Dosa besar tidak mengeluarkan orang itu daripada Islam. Tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba Haruri ni mari, setakat buat dosa kecil tak apa, buat dosa besar je kafir selalu. Orang hak kata yang beribadah hanya kerana takut, dia buat ni takut, tak ada rajak, tak ada cinta, maka dia serupa dengan Haruri yang mengatakan orang buat dosa besar adalah kafir. Dia tak semaya kerana takut dia takut jadi kafir.
Mana? Dia tak puasa takut jadi kafir. Dia tak pergi Mekah takut jadi kafir. Dia pergi Mekah takut jadi kafir. Jadi barang siapa beribadah kerana hub, khauf, raja bersekali, tiga-tiga ada ni, maka mereka adalah mukmin yang muwahhid, mukmin yang muwahhid. Jadi ketiga-tiga tu kena ada, barulah sempurna ibadah kita. Muka surat seterusnya, syarat diterima ibadah. Ni pun kena tahu juga. Ada 3 perkara tu ni mencari rukun. Rukun dalam ibadah kita, rukun ni 3 kena ada. Hub, khauf dengan raja. Bila ada ketiga-tiga ni, kita buat ibadah, ada lagi perkara yang perlu kita ada untuk ibadah kita diterima. Ibadah adalah tauqifiyah. Apa tauqif? Tawakuf. Iaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah tak boleh main reka-reka. Tak boleh main reka-reka. Dia tauqifiyah. Benda yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh kita reka-reka. Contoh hari ni lah, 1 Rejab. Siapa puasa? Muslimat pergi puasa. Puasa ke tak? Siapa puasa kat tangan? Ustaz puasa? Minum air. Siapa puasa? Ada ke puasa? Baguslah. Dah. Tapi puasa kita kerana hari ni hari Isnin. Bukan kerana 1 Rejab. Kerana puasa 1 Rejab tidak ada satu hadis yang sahih pun mengatakan kelebihannya. Tidak ada satu sandaran daripada Nabi dan sahabat yang melaksanakannya. Hari ni hari Isnin, kita puasa lah. Puasa hari Isnin, bukan kerana ianya 1 Rejab. Ada faham? Sebab apa ibadah? Puasa ni ibadah. Dia tauqifi, dia terhenti mana kata mesti berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan boleh reka-reka. Apa yang tidak disyariatkan bererti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntutan dari kami, tanpa ada tuntutan dari kami, makna tanpa ada contoh daripada kami, maka amalan tersebut tertolak. Mardud fahuwa raddun, maka dia tertolak. Agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan adanya 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Inilah 2 syarat penerimaan ibadah yang telah digariskan oleh ulama dulu sampai sekarang. Termasuklah Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan 2 syarat ni wajib ada untuk amalan kita diterima. Kita buat amalan, hub ada, khauf ada, raja ada. Cukup 3 perkara ni. Tapi kita buat ke dia? Kita semaya ke dia? Semaya subuh. Lepas tu naik rakaat. Ke mana? Naik rakaat semaya subuh, buat dengan penuh hubbun, buat dengan penuh raja, buat dengan penuh khauf. Rukun sudah ada, tetapi syarat tidak ada. Dia buat tu. Orang buat ibadah ngatik ya tu ke. Ni duk gini ni. Mana? Duk menopak gapo tu. Dia buat ada cinta daripada Allah. Cinta. Dia gelo bangun tengah malam lagi, ada satu video tu tengok. Dari satu surah penuh orang tu. Berzikirnya, duk matarak bunyi macam-macam bunyi. Kena macam kena histeria. Atau mula nopak nyetok macam-macam. Mereka semua tu kalau kita tanya, dia buat kerana hub, cintanya dia pada Allah. Naknya Allah Ta'ala terima, adanya raja, adanya khauf, takut Tuhan tak terima, cukup dah. Tetapi bila kita cek syarat dia apa dia? 2 perkara. Syaratnya ialah apa dia? Ikhlas dan juga
ittiba'. Ikhlas dan juga ittiba'. Ikhlas, ittiba'. Ikhlas mungkin ada dia orang bangun tengah malam berupa ikhlas, tapi ittiba' tidak ada. Ikhlas kerana Allah semata-mata, bebas dari syirik besar dan juga syirik kecil. Ittiba' sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Bila kita cek tengok ittiba' tak ada, mungkin dia ikhlas dan kita yakin dia ikhlas. Tarikat ni ke ngatik puluh-puluh ribu atau ratus ribu sampai subuh ni ikhlas, dia bukan nak tunjuk kau orang, bukan nak tunjuk. Kadang-kadang dia ada sore-sore dia le bilik ke ngatik habis zikir dia baca sapalah pagi, sapa sampai subuh nguak ngatur tidur mata pas ni kita mai subuh tidur mata agak pukul 12.30 12.30 bangun subuh 12.45 subuh dia. Adakah itu ittiba'? Tidak. Berapa ramai orang duk buat, duk gila ke buat sunat tapi tertinggal hak wajib. Pergi ke program Yahana tu bermula daripada lepas asar lagi duk depan ni hot seat biar dekat dengan Said Sagaf ke mana. Kalau boleh saleh lagi untung direct masuk syurga. Duduk tepi Allah lah syurga Firdaus. Mana? Daripada pukul 5 dia mai asar atas padang. Pergi pukul 4 gidah mai asar atas padang, duduk congok, mai garik atas padang. Lepas tu mai Isa, mai ajak start Yahanana. Pukul 12. Pukul 12 tegak nak klik, dia ada ujung sekali ni. Nak tunggu orang lepas semua tu pukul 3 pagi. Baru sampai rumah 3 pagi. Letih tak letih? Letih ke tak? Letih. Buah kalau mungkin mai Jumaat, kalau mai subuh berjemaah kan. Mak tekak gerak bangun lah weh, bangun. Bing. 11.30 bangun. Mak dia kata ya Hanana ketung apa? Mana? Ya Hanana jangan kira lah. Serbai 3, hok belik lagi, hok potah lagi, hok pikul lagi. Serbai. Subuh 11.30. Bapa? Sebab letih. Duk gila dah konsert. Mana malam ni cinta Rasul mana nak gini. Allahu Akbar. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah. Kita syahadah kita kepada dia la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ikhlas ni intipati daripada la ilaha illallah. Kerana ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik padanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadah Muhammadur Rasulullah. Syahadah kita syahadatain, dua syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhlas ambil daripada la ilaha illallah, ittiba' ambil daripada Muhammadur Rasulullah. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu kita ambil daripada dia ittiba', kerana menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bala, tidak. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, dia mendapat pahala di sisi Rabb-Nya, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Aslama wajhahu, menyerahkan diri, artinya
memurnikan ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulnya. Ini dalil. Dalil. Kalau kita kata syarat diterima ibadah dua. Dalil yang pertama kita kata ambil daripada syahadatain la ilaha illallah. Dalil yang kedua firman Allah surah Al-Baqarah ayat 112. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerah diri dia bulat-bulat pada Allah. Dan hal tu apa dia? Ikhlas. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Berbuat baik ni apa dia? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, inti agama ada dua pilar, iaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Tu kata-kata siapa? Ibn Taymiyah. Inti agama ni dua tiar. Tiar yang pertama beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua beribadah dengan apa yang disyariatkan. Tak? Yang pertama dia beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua beribadah hanya yang disyariatkan, bukan yang kita reka. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi. Yang demikian adalah manifestasi perwujudan dari dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepadanya. Pada yang kedua, bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa semua bid'ah itu sesat. Kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia, syarat untuk Allah Ta'ala terima ibadah ni ada berapa? Hentak berapa? Derah juga. Laki ke puan ni? Yang pertama, berapa dia hentak? Piah merah. Yang pertama apa? Cinta. Dak. Syarat bukan rukun, dak, syarat. Syarat Allah Ta'ala nak terima ibadah ni dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Apa dia ittiba? Ittiba maknanya turut apa dia? Turut Nabi. Tu ya. Mana seorang lagi saya entah. Seorang lagi mana? Tak mari. Balik Johor. Bila lagi balik? Lama dah? Ya. Dia tak balik. Entah tak ikut dia. Tak ittiba dia lah. Entah ikhlas, masih di sini ikhlas. Masih di Masjid Ikhlas. Tidak ittiba. Kalau orang tanya mana dalil, kamu kata syarat Allah Ta'ala terima ada dua, ikhlas dengan ittiba. Kita kata dalil yang pertama, ia adalah manifestasi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ayat surah Al-Baqarah 112.
Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Barang siapa yang serah diri pada Allah, itu dipanggil ikhlas. Wa huwa muhsinun, dia berbuat baik, itu ittiba'. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata beribadah ni, yang pertama, tidak beribadah kecuali pada Allah. Yang kedua, beribadah hanya yang disyariatkan. Allahu Akbar. Yang ketiga, surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, falya'mal amalan salihah, hendaklah dia buat amal saleh. Apa amal saleh? Sunnah Nabi lah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, itu ikhlas. Pak dalil ada situ dah. Pak dalil. Muka surat 190. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, yang paling ikhlas dan paling benar, orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Beliau menjawab, sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima hingga ia dilakukan dengan ikhlas dan benar. Yang dilakukan dengan ikhlas ialah hanya ditujukan untuk Allah, sedangkan yang benar ialah sesuai dengan sunnah. Pada Fudail bin Iyad, kata dia kata yang paling benar dan yang paling ikhlas. Ini dalam menafsirkan firman Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Ta'ala uji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Maka Fudail bin Iyad kata yang ahsanu amala ni ialah yang paling ikhlas, yang paling benar. Akhlasa dengan asdaqa, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Bila orang tanya, wahai Fudail bin Iyad, apakah itu yang paling ikhlas, apakah itu yang paling benar? Maka dia kata yang paling ikhlas ialah dibuat hanya kerana Allah. Yang paling benar ialah bermaksud dibuat berdasarkan sunnah Rasulullah. Mana-mana ibadah dibuat hanya dengan ikhlas tanpa benar, tidak diterima. Ikhlas dah, macam saya sebut tadi, lapuk-lapuk duk zikir, duk nyetok-nyetok tu lah, ikhlas belaka. Tapi benar ke tidak, kita cek, tak ada pun daripada hadis-hadis yang sahih berzikir ni siapa nyetok-nyetok. Ke mana? Ada. Nak berzikir lah, apa siapa menyetok-nyetok masuk atu ni. Begitu juga ibadah yang dibuat hanya benar tanpa ada ikhlas. Comel dah, semaya dia 4 rakaat dah zuhur, asar 4 rakaat, dia puasa pun comel dah, cara dia betul dengan bangun sahurnya, dengan bermula daripada subuh sampai maghribnya, tapi tidak ada ikhlas. Dia semaya nak nunjuk, dia puasa nak nunjuk tahu. Nak nunjuk tahu. Nak sahur pada orang. Minai apa ke? Hari senang ni ke? Biar tikli orang tak ke? Aku ni hari senang 4 tahun dah puasa. 4 tahun. Mana? Dia ulai 4 tahun tu. 4 tahun dia kata puasa. Senang khamis tak tinggal. Dia nak ke dia? Dia nak pada pujian. Orang kata, yo pada Allah, pada bagus sungguh. Tengok siapa. Mana? Orang kau puji, dia kau naya. Benar dah, dia puasa tu benar. Puasa senang khamis lah, puasa go ni. Benar, semua dia buat ni berdasarkan pada hadis. Kita tak buat bagi tak ada hadis ni ustaz, kita buat bagi ada hadis belaka. Comel dah, tu ada syarat yang kedua, ittiba'. Tapi kita nak syarat yang pertama, iaitu ikhlas. Ikhlas dah.
semaya tapi tidak ada ittiba', tak boleh. Ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Tengok dia ajar. Dia sebut apa dia? Dia sebut kaedah. Kaedah ibadah dalam Islam ni ialah tidak untuk mempersempit ataupun mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Ibadah bukan untuk kita susah, bukan untuk kita menjadi payah, akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Ni ruh kepada ibadah kita ni ialah memudahkan, bukan memayahkan. Contoh macam bab orang sakit lah, okay. Kita tak boleh nak menyamakan kita yang sihat dengan orang yang sakit. Kalau sakit ya hukum dia lain selalu. Kita sihat semaya wajib tak boleh caca wajib, tapi orang sakit tak wajib dah. Dia boleh duduk, dia boleh tidur, dia boleh baring, dia boleh nyengih, dia duduk lagu mana asal ke apa dia? Asal dia semaya. Tak boleh kita paksa dia. Puasa, mu sihat puasa lah, tapi sakit, man kana minkum maridan au ala safarin, sakit lah, bermusafir lah, maka boleh untuk berbuka puasa. Tak ada boleh kita kata musafir dulu dengan utar payah pada pasir panah, lah ni musafir mudah naik kapal terbang tak letih apa nak buka puasa apa dah. Tuhan tak sebut pun dalam Quran ni musafir yang letih. Man kana minkum maridan aw ala safarin, mana-mana musafir ataupun musafir, Tuhan tak kaitkan, tidak sakut musafir itu dengan letih. Musafir tak letih, boleh buka, boleh buka. Sebab nak memudahkan. Semaya hak 4 rakaat kita musafir lah, jadi 2 selalu. Semaya hak kena buat di tiap-tiap waktu kita musafir lah, dia boleh jamak selalu. Nampak tak? Sakit boleh jamak semaya, hujan boleh jamak semaya. Kena tahu, inilah ruh agama. Ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Allah lah. Ada pakaian ke lagu mana? Islam kata semaya kena tutup aurat. Tutup lah lagu mana pun. Tak nanti kalau ada kain kana baru kena semaya. Tak maya tinggal kain kana. Bapa tak bawa, dah tahu dah mari Langkawi 3 hari ni. Wak lawat teh lah muslimat pergi Langkawi. Siapa di Kuala Kedah tu subuh, orang lain turun semaya, dia tak turun. Ada mokcik seorang tu, mokcik dah, hak lain tak turun tu kita syok lah. Muda-muda kita kata ni uzur lah. Ni uzur ke? Uzur Ustaz. Hak muda-muda ada 4-5 orang. Dia ni umur 65 tak turun kawan. Dah Ustaz, bapa tinggal kain kano. Bapa tak bawa kain kano, tak suka kena berhenti semaya. Pergi Langkawi 3 hari, tak suka berhenti semaya. Bahasa tua kutuk, tak sedar diri. Insya Allah mudah bukan kena pakai kain kano tutup aurat. Enggaklah di masjid pula, setiap masjid ada ke dia bahagian muslimat ni ada kain kano spare Kita kata dalam masjid ni ada kain kano yang sedia, gilah. Tak boleh kita Ustaz, tak boleh giling orang, kembar. Tak boleh giling orang, kembar. Ingat mikrofon bunyi kan.
Bapa slow mikrofon ni. Habis tekan dah kita. Hello, hello. Sekalut derah ni bunyi. Baki ke apa? Baik. Di antara keutamaan ibadah bahawasanya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati, mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusia. Dah, ibadah ni benda yang memudahkan, bukan menyulitkan. Boleh ambil air semaya macam biasa, ambil. Tak boleh, tayamum. Dah, bukannya payah pun. Semaya duduk atas kapal terbang. Tak boleh maya boleh caci, maya boleh duduk tak khisi. Tak nanti ke apas jaduh ke apa-apa dah. Ittaqillah mastata'tum. Takutlah kamu pada Allah sekadar mana yang kamu mampu. Tu. Baik, habis yang ke-9, pilar-pilar ibadah. Kesimpulan dia apa dia? Pilar ada 3, syarat ada 2. Pilar 3 ni apa dia? Yang pertama hubbun, yang kedua khaufun, yang ketiga raja. Syarat ada 2. Yang pertama ialah al-ikhlas, yang kedua ialah ittiba'. Ke-10, mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka. Ni Ahli Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka, kerana Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Seorang Muslim tidak boleh mengganti keduanya dengan yang lain. Oleh kerana itu, apa yang bosan we tak bosan rore wallahu alam. Tak berhenti sangat ni dah, sakit telinga. You buat ke apa? Pukul 9.30 ni Ustaz Din tak ada dah.